Kita bersyukur untuk para Kaleb yang boleh melayani Tuhan, saudara. 我们要为我们家邻们来感谢主，他们仍然可以很殷勤的来侍奉主。 Doa kita setiap kita bisa sehat-sehat sampai lanjut usia, tetap melayani Tuhan. Amin. 我们祷告是让我们可以健健康康的，既然我们可以年迈，我们依然可以来侍奉主。 Mari kita memulai perenungan firman Tuhan ini dengan memohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. 我们一同进入祷告。 Kami rindukan Tuhan supaya Engkau berbicara pada setiap kami. 主，我们渴慕你向我们每个人诉说， Dan biarlah hati ini Tuhan diubahkan sebagaimana apa yang Engkau mau. 使得主我们每个人可以按照你的心意而被改变。 Karena tak ada satupun di antara kami yang layak dan mengatakan kami sudah cukup benar untuk cukup mendengarkan firman. 因为主，我们没有任何一个人，我们可以自称为我们已经足够、已经义了，我们已经不需要上帝的话语。 Maka bukalah hati kami Tuhan supaya hati kami menerima firman-Mu dengan baik. 恳求你敞开我们心，好让我们可以好好的来领受你的话语。 Kuduskan kami semua Tuhan dan kami rindu menyambut firman-Mu. 求你来洁净我们每个人，我们渴慕来领受你的话语。 Dalam nama Yesus kami berdoa. 我们祷告是奉主耶稣的名祈求， Amin. 阿门。 Shalom saudara. 弟兄姐妹平安， Saudara senang bisa sekali lagi melayani di tengah-tengah saudara. 很高兴可以再度来到大家的当中。 Nah saudara, hari ini kita akan sama-sama membicarakan satu tema, yaitu menyerupai Kristus. 我们一同来探讨的今天的主题就是更像基督。 Kita akan sama-sama membaca Filipi pasal 3 ayat 10 yang dibacakan dalam bahasa Mandarin. Sedang yang bahasa Indonesia silakan mengikuti dari layar 我 saudara 们 ya. 来看腓立比书3章第10节，单用华语来读。腓立比书3章10节，使我们认识基督，晓得他们复活的大能，并且晓得他一同受苦，效法他的死。 Iya. Saudara-saudara, berapa waktu yang lalu saya menerima di timeline sosial media saya 前一阵子在我的那个社会媒体当中， sebuah berita tentang seorang pesepak bola bernama Cristiano Ronaldo. 我拿到一个讯息，一则讯息就是有关于足球者，就是 Cristiano Ronaldo 的一个讯息。 Dia orang pertama di muka bumi yang mencapai followers saudara-saudara di Instagram 600 juta followers. 他是世界上就是第一个得到6000多万的跟随者的人， Orang yang sangat terkenal sekali. 非常有名的人。 Kalau saudara saya kira suka bola atau tidak suka bola, saya kira saudara tahu orang ini. 你喜不喜欢足球的话，你当然是知道这个人。 Berkaitan dengan keterkenalannya dia, saudara-saudara, tentu saja ada yang namanya kekayaan, ada yang namanya hidup yang glamor, dan semua orang ingin memilikinya. 跟他的那个随着他的名望的上升，当然是跟他的富裕，然后呢所过的华丽的生活，当然是大家所向往想要的。 Saudara-saudara, mungkin dalam hati kita yang paling dalam sepertinya kok agak terlalu risih membicarakan ini. 也许呢，我们会觉得说，怎么会要谈论这个话题呢？ Risih karena kita tahu bahwa dari mimbar-mimbar kita selalu dikatakan bahwa kita harus menghindari kekayaan mungkin. 也许呢，我们会觉得说，有可能是我们的讲台一直教导我们说，是要避开谈论富有的问题。 Mungkin terdengarnya sepertinya kalau ketenaran itu kok sepertinya bukan Kristen, saudara. 也许我们会觉得说，想到那个名声的话，跟基督徒是不相等的。 Tetapi saudara, kita mungkin harus mengakui bahwa jauh dalam hati kita, kita pun menginginkannya. 可是我们必须要承认，发自我们内心的话，我们当然都是很想要这些。 Bahkan apa salahnya jika Tuhan memberkati kita mungkin dengan kekayaan atau ketenaran? 今天如果上帝祝福我们，给予我们有好的名声，有一个在社会地位一个好的名声，然后有富裕的话，有什么错吗？ Tentu saja yang keliru sebenarnya bukan uangnya, bukan ketenarannya, tetapi hati kita. 错误的话，并不是上帝所给予的好的名望，或者是我们的富裕，问题是在于我们的心。 Berbicara tentang ketenaran, saudara-saudara, ada seorang penulis buku bernama Michael Hart. 有一位作家名叫 Michael Hart， Dia mengatakan atau dia menuliskan buku 100 orang paling berpengaruh di muka bumi. 他写了一本书，是在世界上100名最有影响力的人。 Ada seorang nama atau sebuah nama yang masuk urutan ke-8, yaitu Rasul Paulus, saudara. 就是在第8名的话，他写了使徒保罗。 Dan Paulus ini menjadi orang yang diurutkan sebagai orang paling terkenal, paling berpengaruh. 他就是被列入为世界上第8名，影响力很大的人。 Kalau hari ini dunia mengukur orang keterkenalan, berpengaruh berdasarkan banyaknya uangnya atau bahkan jabatannya tinggi, saudara. 今天世界给予我们的一个观点，一个人的好名声是我们要看他的地位有多高，他的钱有多大，有富裕有多。
多少。 Tapi Paulus ini adalah seorang yang sungguh jauh berbeda dari yang menjadi kriteria tadi. 可是呢，我们看使徒保罗跟世界上所给予的冠赐的话是完全不一样的。 Saudara-saudara, firman Tuhan yang tadi kita baca adalah firman Tuhan yang Paulus tulis. 我们刚刚所读的腓立比书3章10节的话是使徒保罗所写的。 Dan kalau saudara baca firman Tuhan tadi, maka saudara akan menemukan bahwa Paulus menuliskan hal yang berbeda 180 derajat dengan yang dunia bilang. 如果我们看到刚刚所读的跟保罗跟现在世界所给予我们呈现的东西是180度相反的事。 Di ayat sebelumnya saudara akan menemukan bahwa Paulus sedang mengatakan bahwa banyak orang berbangga karena hal-hal lahiriah. 在前面的话，腓立比书上半段我们可以看到，保罗想要说，很多人对于外在的因素的话感到很引以为傲。 Banyak orang berbangga karena disunat atau punya lambang keyahudian yang bisa dia banggakan. 然后很多人呢，因为他们受隔离或者是他们犹太人一个应征的话，他们为此而感到为傲。 Paulus mengatakan kalau mau berbangga seperti orang dunia, aku pun bisa. 保罗说，如果如果按照世界的标准来引以为傲的话，我也是可以。 Paulus mengatakan aku ini disunat hari ke-8. 他说我第8日的话已经受隔离了。 Aku orang Israel asli suku Benjamin. 我是以色列族，是便雅悯支派的人。 Aku orang Farisi, bahkan aku menganiaya orang Kristen. 他说我是法利赛人，而且呢，我逼迫了基督徒。 Tapi Paulus menyimpulkan semuanya bahwa apa yang aku anggap keuntungan adalah kerugian bagiku. 可是呢，之后呢，他做一个总结，他觉得他是说我所谓好处的话，到过来的话，只不过是对我来说是一个亏损啦。 Saudara-saudara, orang-orang Yahudi pada waktu itu tuh ada dalam konteks yang tertentu, saudara. 我们知道是当时候的犹太人是在一个社会的一个框架之内。 Pada waktu itu orang-orang Yahudi itu sedang ada di dalam penjajahan Roma. 犹太人当时候是正在被罗马帝国所征服。 Jadi bagaimana caranya untuk mendapatkan kehidupan yang bisa dipandang orang dan berharga? 所以呢，当那个时候要怎么办得到一个好的地位，然后被人家社会所视为很重要的人？ Sebagian dari mereka kemudian dekat dengan pemerintah. 有一些人他们就设法靠近政府官员。 Kalau saudara perhatikan dalam golongan Sanhedrin itu ada yang namanya kelompok Saduki. 我们看到，如果当时候都有撒都该人， Kelompok Saduki ini adalah kelompok yang mengambil haluan untuk dekat dengan pemerintah, punya koneksi, bahkan kalau bisa masuk dalam posisi-posisi penting itu. 这撒都该人的话，他们是属于那一群，他们是法想要跟这些政府官员拉拢好关系，如果可以的话，甚至呢能够在政府官员当中有地位。 Satu kali saudara-saudara saya ngobrol dengan jemaat. 有一次我跟一个会友聊天， Lalu kemudian jemaat itu mengatakan, Pak, kalau sama orang ini jangan macam-macam. 然后呢，那个会友说，如果你对这个人的话，你就不要玩弄， Karena dia kenal orang polisi banyak, Pak. 因为他认识很多的警察。 Kalau sama yang ini jangan macam-macam. 跟这个人的话，就不要跟他玩弄太 Karena 多， dia kenal anggota DPR, Pak. 因为他知道明代。 Saudara bisa melihat bahwa dunia hari ini ada orang-orang yang merasa dirinya akan berharga kalau punya hubungan sama posisi penting atau pemerintah. 我们看到今天的社会也是一样，一个人的话，他会觉得他有生命有价值，因为他是跟政府官员有个关系。 Sementara di kelompok yang lain, saudara, karena tidak mau berurusan dengan pemerintah yang disebut duniawi, saudara-saudara. 因为可是呢，在另外一个族群，他不愿意跟政府官员有勾结，他们觉得是这个很世俗， Mereka mengambil jalan rohani. 他们就是走了一个属灵的一个支派。 Jadi mereka mengejar posisi yang untuk dihormati Tuhan melalui jalur rohani. 他们是透过属灵方面去追求属灵方面的生活，好让他们能够得到上帝的称赏。 Kalau yang pertama namanya Saduki, 第一个人是属于撒都该人， yang kedua namanya Farisi. 第二个就是法利赛人。 Kelompok Farisi ahli Taurat ini adalah orang-orang yang ingin mendapatkan hidup yang lebih baik, dihormati orang dengan cara menjadi religius. 法利赛人的话，他们是把自己伪装成为一个很属灵的人，好让能够得到社会的称赞。 Tuhan Yesus sering mengkritik mereka karena mereka suka berdiri di pinggir jalan lalu berdoa dengan doa yang panjang-panjang supaya dipuji orang. 主耶稣常常责备这些人，因为他们很喜欢站在门的前面，然后呢很长的祷告，好让他们能够可以得到人的称赞。 Jadi rupanya saudara-saudara, baik orang yang kelihatan duniawi atau yang kelihatan rohani sebenarnya belum tentu
membuktikan hatinya, saudara-saudara. 所以呢，事实上这些人看起来比较属灵的，或者是比较世俗的话，根本是没有办法反射出我们真正内心的问题。 Terhadap kelompok yang kedua ini, yang rohani inilah kemudian Paulus bilang, aku bisa berbangga. 然后呢，对于这第二个族群的话，保罗对他们说：“我可以引以为傲。” Karena dia adalah seorang Farisi yang adalah bukan Farisi sembarangan, tapi dia murid Gamaliel. 他是一个法利赛人，他并不是一个普通的法利赛人，而是呢，他是伽马利亚的一个门徒。 Gamaliel adalah seorang rabi terkenal, saudara-saudara, hari itu. 就当时候是最有名的、著名的拉比。 Bahkan bukan cuma orang Farisi biasa, dia dengan giat sekali membawa orang-orang Kristen masuk penjara. 而且他并不是一个普通的法利赛人，他很殷勤的把基督徒全部把他逼迫，把他们送到一个监牢里面。 Nah, kalau mungkin diibaratkan, saudara, dia adalah pemburu orang-orang sesat, saudara. 换句话说，他会认为说，他被视为去追求那些异端者。 Memberantas kesesatan agama. 他就是要把他除灭异端者。 Dia mungkin kalau zaman sekarang front pembela Yahudi, saudara. 有可能是犹太人辩护犹太人的人。 Tetapi itulah yang terjadi dengan Paulus. 这就是保罗的生平。 Bahkan kalau saudara baca di Kisah Rasul pasal 7 ayat 58, 如果我们看《使徒行传》第7章第5节， di situ dikatakan bahwa orang-orang menghukum martir pertama, yaitu Stefanus. 我们看到人们在那里是正在处罚司提反。 Dan firman Tuhan mengatakan bahwa orang-orang itu meletakkan jubah Stefanus di kaki Paulus. 他们讲在主的话语告诉我们说，把司提反的衣裳放在保罗的脚下。 Bahkan Paulus dikatakan dalam ayat itu seorang muda bernama Saulus atau Paulus. 58节这里告诉我们说，一个年轻人名叫扫罗。 Jadi Paulus ini, saudara-saudara, adalah seorang muda yang punya masa depan cerah. 所以呢，保罗是一个少年人，他前面是非常光耀的一个人。 Dia seorang yang punya karir luar biasa bagus di dalam agama Yahudi. 在犹太宗教里面，他有非常光耀的一个前途。 Semua orang hormat kepadanya. 所有的人都是尊重他。 Tetapi Paulus yang sama adalah Paulus yang kemudian mengatakan, apa yang dahulu aku anggap keuntungan, aku sekarang anggap kerugian. 同样的，这个保罗呢，就是说的，以前我视为宝贵的，现在我看为作损的。 Saudara, tadi di awal saya mengatakan banyak orang ingin terkenal. 之前我跟大家说，很多人想要有好名声， Banyak 就是被 orang 人家 ingin 承认， kaya. 很想得到很多的富裕。 Dan Paulus bisa jadi kalau hidup hari ini adalah orang yang punya semuanya itu. 今天如果是保罗仍然活在这个社会上，有可能他是拥有了这一切的人。 Tapi Paulus yang sama adalah Paulus yang mengatakan, yang bagi dunia anggap penting, bagiku sampah atau rugi karena Tuhan Yesus. 可是呢，保罗是说世界看为吃饱的，可是我是为了基督的缘故，我把它看作为粪土。 Saudara, hari-hari ini kita hidup di tengah-tengah dunia yang menganggap beberapa hal itu berharga buat mereka. 我们活在这个世界，告诉我们说这些东西的话是很重要的。 Kan dulu ada lagu sekolah minggu yang kira-kira liriknya begini. 以前有一首儿童主日学的歌，它歌词大概是如此。 Saya mau ngetes ada bahasa Mandarinnya nggak? Nggak ada. Yang apa orang cari? Apa yang dicari orang? Uang. 那首歌儿童主日学一首歌，他就讲说，人们所寻找的是什么？金钱。 Itu mungkin salah satu yang saudara pikir, oh ini berhala. 也许这个是你，这个是好像是偶像， Ketenaran, 是名望， tahta, 就是权力、 wanita, 女人， kuota. 还有就是我们的一个充数。 Saudara, anak-anak kita hari ini kalau masuk kafe tidak ada wifi langsung kayak cacing kepanasan. 我们今天儿女如果进去咖啡厅的话，如果没有 WiFi 的话，他们就是很难受了。 Mereka stres karena wifi-nya ngadat di rumah. 他们压力很大，因为家里的那个 WiFi 没办法动。 Kita mungkin berpikir berhalanya tuh itu. 也许我们想到说这些都是偶像， Tapi saudara, setelah saya pelayanan sekian lama, saya akhirnya sadar itu bukan berhala sebenarnya. 我侍奉了这么久之后呢，我才觉悟到说这些并不是偶像。 Kita sering kali terlalu sibuk menyalahkan uang, menyalahkan ketenaran dan sebagainya. Tidak salah, tapi bukan itu masalahnya. 我们常常就讲说金钱啊、名望啊、地位啊，这一些都是错的，并
不是错，可是问题不在于那里。 Uang itu tidak pernah bermaksud menjatuhkan kita dalam dosa. 钱从来没有是否要把我们掉落到罪里面， Karena yang dosa itu bukan uangnya, 因为罪不是钱， tapi yang dosa itu cinta akan uang itu. 我们的罪是在于我们爱钱的根本。 Jadi sebenarnya berhalanya tuh bukan itu, 所以呢，偶像并不是钱， tapi berhalanya tuh dalam diri kita. 而是呢我们内心深处。 Saudara-saudara, saya ingat sekali dulu ada film Titanic ya. 我记得以前有铁达尼号的那一部电影， Ada pemeran utamanya yang perempuan di ujung kapal, 我 saudara-saudara. 们看到就是女主角站在船头前， Lalu kemudian ada lagunya, mungkin pemusik bisa iringi? Oh enggak. Saya pikir itu sambil berdiri di depan masuk angin itu, saudara-saudara ya. 她站在船头前面， Setelah itu masuk ke Hopeng Club, minum jahe di sana ya, minum teh supaya nggak masuk angin. Ya itu cuma bercanda, nggak usah diterjemahkan. Saudara-saudara, kapal itu diceritakan tenggelam bukan karena apa, tapi tenggelam karena dia menabrak gunung es. 那艘船因为它撞了冰山而沉沦下去。 Dan menariknya adalah gunung es itu punya satu fenomena yang menarik, saudara. 有趣的那个冰山的话，有一个现象， Karena gunung es itu bisa kelihatan cuman kecil di permukaan. 它在前面可以看起来的，在水上面可以看起来好像一个很小山丘而已。 Tetapi bawahnya itu, saudara-saudara, ada bongkahan es yang besar sekali. 而是呢，在这个水之下的话，就有那么大的冰块。 Nah, kapal itu dikatakan tenggelam bukan karena tabrak yang bagian atas, tapi karena bagian bawahnya tuh menabrak gunung yang di bawah, saudara. 那一艘船，它沉沦了下去，并不是因为撞到水上面的，而是呢撞到水下面的那一块。 Saya menggunakan ilustrasi ini sebenarnya untuk menunjukkan bahwa ada hal-hal yang kita tidak sadari dalam diri kita mungkin. 实际上呢，我要告诉大家是在我们生命当中有一些事情我们根本没有了解到的。 Kita berpikir berhala itu ada di luar. 我们一直想要说偶像是在外面外在可以看得到的， Seperti patung lembu emas mungkin, atau patung apa, saudara, kita angkat, kita bakar, kita buang, beres, selesai. 我们也许看到那一些像那个偶像被供奉的，或者是那个金牛，我们想到说把这一些把它熔掉，就是解决了。 Salah. 错， Berhala itu sebenarnya di sini. 偶像并不是在外在，而是在我们心里。 Ada bapak-bapak, saudara-saudara yang mungkin bekerja pagi, siang, malam sampai tengah malam, bahkan kalau perlu satu hari 72 jam, saudara-saudara. 有一些弟兄可能工作了，从早到晚，如果可以的话，一天72个小时都不够， Workaholic katanya. 就是工作狂。 Sampai-sampai mengorbankan banyak hal. 他牺牲了很多事。 Apa yang menjadi berhalanya? 他的偶像是什么？ Seringkali kita bilang berhalanya itu pekerjaannya dia. 我们常常说他的偶像是他工作， Sebenarnya bisa jadi salah. 有可能是错。 Kenapa dia bekerja dengan keras mencari banyak uang? 为什么他要那么拼命的工作，寻找更多的钱？ Bisa jadi dia bekerja keras mencari banyak uang karena dulu dia pernah direndahkan. 有可能是他拼命的赚钱，因为之前受到人家的欺视， Ingin membuktikan diri bahwa aku bisa juga kaya. 他要自我证明我一样也是可以富裕。 Ingin membuktikan diri kepada orang supaya dia tidak direndahkan. 他想跟大家来证明，好让他没有被别人看不起。 Jadi apa berhalanya? 所以他偶像是什么呢？ Bukan pekerjaan. 并不是他的工作， Berhalanya adalah rasa penerimaan diri sendiri. 而是呢，他的偶像是他没办法自我接纳。 Marah ketika direndahkan. 当他受到人者歧视的时候， Marah ketika nggak dianggap. 当人家没有看不起他的时候，他就很愤怒， Dan dia mengira bisa membuat orang lain menganggap dia kalau dia bisa naik mobil mewah. 因为他会觉得说，如果他今天可以开了一个名车的话，人家会尊重他。 Ada ibu-ibu bergosip. 有姐妹们在那边聊天， Kerjaannya tiap hari gosip. 工作一天到晚的话，只是在那边传谣言， Menyebarkan gospel. 他是传谣言。 Gosip pelayanan. Oh, sudah ada terjemahannya tadi ya? 说的terjemah. Oh, sudah diterjemahkan. Berhalanya apa? 他的偶像是什么？ Gosip? 是传谣言吗？ Ibu-ibu tersebut bisa jadi menggosip karena dia terbiasa merasa dirinya selalu rendah atau insecure. 有可能姐妹们因为她心里没办法感到安全感，而是到处呢就是传谣言， Di rumah selalu dikatai sama suami. 在家里不断的被她丈夫所指责， Jadi melampiaskannya dengan cara dia ngatain orang lain, 所 saudara-saudara. 以呢，她就用方法就是讲别人的坏话， Menceritakan keburukan orang 讲人家的坏处， supaya dia terlihat lebih baik. 好让她
起来他比别人 Jadi 好， dia tidak ingin menjadi buruk sendiri. 所以他不愿意变成自己是丑陋的。 Dia kasih makan jiwanya dengan cara menceritakan keburukan orang. 他把他的灵命，他给他的生命，他给予了，就是要讲别人的坏话来喂养他的生命。 Apa berhalanya? 他的偶像是什么呢？ Diri sendiri. 他自己。 Ada pemuda-pemuda yang terikat kecanduan dengan pornografi. 有一些年轻人，他没办法来离开这些事情， Main game gak bisa habis. 一直不断的玩游戏。 Dan dia mengira bahwa itu menjadi sesuatu yang dia selalu pakai. 他也觉得说这一切都变成他的偶像。 Sebenarnya berhalanya bukan game. 所以呢，他的实际上他的偶像并不是游戏。 Bukan berarti saya katakan kalau gitu pornografi juga boleh, itu salah. 我并不没有讲到说，如果事情也是可以的话，这也是错。 Tapi berhalanya adalah kenikmatan, pleasure dalam dirinya. 而是呢，他的偶像是他心里能够得到的满足。 Dia sedang kasih makan jiwa yang kosong dengan kenikmatan-kenikmatan yang dia bisa dapat dari pornografi, dari game dan sebagainya. 他正在喂养他空虚的灵，他用什么方式来喂养他呢？就是用世俗的方式。他认为游戏啊这些事情的东西能够满足他的心灵。 Ada pemudi-pemudi yang selalu pergi ke klinik kecantikan. 有一些少女，她也不断的去找Olahraga setengah mati sampai tikam kepala, saudara-saudara. 不断的来运动。 Karena apa? 为了什么？ Minder lihat selebgram. 因为他看了那些网络上网红的话，之后呢，自己觉得很自 Ingin 卑， muka cantik, saudara-saudara. 想要长得很漂亮， Mulus. 就是光滑的皮肤。 Kalau perlu semut kepleset, saudara-saudara. 如果可以的话，连蚂蚁都会滑倒， Glowing. 就是非常光滑的那一种。 Lampu Philips kalah, saudara. 连那个灯泡的话都不够光。 Apa berhalanya? 他的偶像是什么？ Penerimaan. 他的自我接纳， Supaya ingin dicintai. 他好让能够被人家接纳， Ingin dikejar-kejar orang. 好让他能够被人家所追求。 Sebenarnya berhala itu bukan di luar. 事实上呢，偶像并不是在外在， Berhala itu ada di sini, 而是呢 saudara-saudara. 在我们心里面。 Dan seringkali kita tidak bisa lihat yang di dalam hati kita. 我们往往没办法看到我们心里面的。 Itu percis bagaimana Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. 这也是亚当夏娃当初为什么会掉落在这里头一模 Yang 一样。 salah bukan buahnya. 问题不是那个水那个果子， Tapi yang salah adalah ketika mereka ingin jadi seperti Tuhan. 问题是在于他们想要跟上帝一样。 Dari tadi Pak Andre ngomong apa sih? 安瑞传到从刚刚到现在是到底说什么呢？ Saya sedang bicara tentang kebobrokan diri kita. 我正在谈论说我们内心的一个腐败。 Yang kita pikir seringkali yang penting saya sudah baptis, saya sudah katekisasi, saya ke gereja, selesai. 我们常常想要说，我有去教会，我已经参加慕道班，我已经受洗了，我会觉得说结束了。 Tapi sebenarnya kalau kita mau sungguh-sungguh membiarkan Injil berdiri di depan kita, menerangi diri kita, maka kita akan lihat begitu bobroknya hati ini. 可是呢，今天如果我们真正的站在福音面前，福音来光照我们的时候呢，我们可以看到我们何等的腐败。 Hari ini banyak di antara kita mungkin merasa sudah pergi ke gereja. 也许呢，在座我们每个人觉得说，我们已经去了教会， Tapi sebenarnya yang kita perbaiki cuma sikap tindak tanduk religius kita. 而是呢，实际上我们所改变是我们属灵上的行为。 Tapi belum tentu hati kita perbaiki. 可是事实上，我们心里都还没有被改变。 Itulah sebabnya Paulus kemudian mengatakan yang ku kehendaki adalah mengenal Dia. 所以呢，为什么保罗说我所渴慕、所追求，就是我要认识他？ Paulus tidak mengatakan yang ku kehendaki adalah pergi ke gereja setiap minggu. 保罗并没有说我所渴慕、渴望的每个礼拜去教会。 Paulus tidak bilang yang ku kehendaki adalah pelayanan ke daerah. 保罗也没有说我所渴慕的到处去宣教。 Paulus tidak bilang yang ku kehendaki ikut ibadah doa. 他也没有说我所渴慕的参加祷告会。 Tapi Paulus bilang yang ku kehendaki adalah mengenal Kristus dan kebangkitannya. 可是保罗说，我所渴慕的就是我要认识基督以及复活的大能。 Saudara ngomong tentang kebangkitan, kebangkitan itu bicara tentang mati bagi dosa dan hidup baru, saudara-saudara. 所谓的就是他的死亡，意思是说我们为罪而死，以及为基督而复活。 Bahkan Paulus mengatakan serupa dengan kematian Yesus. 甚至呢，保罗讲到说，跟基督的死亡一样， Kematian apa? 是什么样的死亡？ Merendahkan diri dan mati bagi dosa. 就是把自己谦卑下来，然后为罪而死。
Kristus itu punya spiritualitasnya, saudara. 基督拥有他的属灵方面， Kristus itu punya hatinya. 基督拥有他的心， Kristus itu bukan cuma sekadar melakukan kegiatan gereja. 基督徒拥有他的属灵，拥有他的心，并不是来例行教会的一个形式。 Di pasal 2 Paulus mengatakan hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran, perasaan seperti Yesus Kristus. 在第2节那里呢，第2章那里，保罗说：“你要但愿你们的心思意念跟基督一样。” So perhatikan Paulus bilang begini, yang tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai sesuatu yang dipertahankan. 他讲到说，他没有把他自己跟上帝同等所要抢夺的部分， Melainkan mengosongkan dirinya menjadi sama seperti manusia. 而是呢，他反倒虚假，刀空虚己，他取了奴仆的形象，成为人的样式。 Bahkan dalam keadaan manusia itu dia mengosongkan diri lagi sampai masuk ke kayu salib. 甚至呢，他还是既然有了人的样式，自己卑微顺服，然后呢，且死在十字架上。 Mengosongkan diri itu terjadi berkali-kali, saudara-saudara. 他屡次的来把他自己倒空。 Paulus mengatakan kepada jemaat, mari kita sama-sama menguduskan hati berkali-kali. 然后呢，保罗不断的屡次的跟门徒们来说，我们要自尽我们自己。 Saudara, banyak di antara kita berpikir Paulus itu sekali bertobat langsung kudus. 很多人想要说保罗一次性的悔改之后呢，马上变成成圣。 Ketemu Tuhan Yesus di jalan menuju Damsyik langsung bertobat. 然后在大马士革的路途上，他遇到主耶稣，马上悔改。 Naketwe. Naketwe. Itu benar. Haleluya. Tidak salah saudara-saudara, itu benar. 那是没有错， Karena apa? Karena dia mengalami perubahan hidup. 因为他生命有改变。 Tapi saudara jangan salah. 可是不要错， Ada karakter-karakter Paulus yang dulu terbawa. 可是呢，保罗还有之前的个性还是一样没有改变到。 Dia tidak serta-merta langsung jadi orang sempurna. 他没有完全马上成为一个完整的人。 Ada karakter masa lalu yang dia ubahkan lagi. 然后呢，他还有之前的那个个性，还是需要不断的被改善。 Dalam Kisah Rasul pasal 15, saudara akan menemukan bahwa Paulus pernah mengusir seorang bernama Yohanes Markus. 我们记得在使徒行传第15章那里，我们记得保罗曾经来驱走了一个约翰马克的人。 Jadi ceritanya dalam pekabaran Injil ada seorang muda bernama Yohanes Markus yang ikut dalam pelayanan. 然后呢，他们在传福音的时候，一个年轻人跟随他们去传福音。 Dan ketika ikut dalam pelayanan rupanya terjadi sesuatu sampai-sampai Yohanes Markus ini mundur dari pelayanan. 在侍奉的过程当中有一些争执，然后这个年轻人他就是退缩了， Hal itu membuat Paulus bete setengah mati. 然后让保罗非常的生气。 Saudara, apa yang terjadi berikutnya? 之后发生什么问题呢？ Dalam perjalanan pelayanan selanjutnya, 之后的侍奉当中， Barnabas ingin membawa Yohanes Markus lagi. 巴拿拔就要带这个人， Tapi Paulus marah setengah mati. 保罗非常的生气， Karena dia menganggap tidak ada boleh kesempatan dikasih kepada orang yang sudah mundur dari pelayanan. 保罗认为说已经从侍奉上退缩的人，不可以再给他第二次的机会。 Akhirnya Paulus dan Barnabas berantem, berselisih tajam, saudara. 然后呢，在那里保罗跟巴拿巴的话起了很 Dan 尖锐的 firman 争执。 Tuhan menyaksikan kepada kita bahwa mereka berdua pisah jalan. 之后呢，我们可以看到圣经告诉我们，保罗跟巴拿巴他们就分开了。 Kalau ibarat hari ini, maaf saudara, bisa jadi kayak gereja itu pecah, saudara. 有可能呢，现在像今天的教会的话，就是整个教会的话就分裂了。 Tapi apa yang terjadi? 可是我们看到 Kalau 发生 saudara 什么问题 perhatikan, 呢？ yang tolong Paulus pertama kali di saat semua orang tidak menerima Paulus adalah Barnabas. 可是我们看到，在所有的人没办法接受保罗的时候，第一个接受保罗的人是谁？是巴拿巴。 Barnabaslah yang menerima Paulus sehingga Paulus itu bisa diterima orang-orang. 是巴拿巴事先来接受保罗，使得保罗可以被其他人所接受。 Karena Paulus dulu pembunuh. 因为保罗之前的话是要追杀基督徒的人， Karena Paulus dulu mengejar orang Kristen. 因为他是不断追杀基督徒的人。 Tetapi apa yang terjadi saudara-saudara? Barnabas menerima dia. 我们看到巴拿巴确实接纳了他， Tapi menariknya Barnabas sekarang menerima Markus, tapi Paulus tidak bisa menerima Markus. 可是很有趣的，保罗现在巴拿巴可以接受其他的年轻人，可是呢，保罗没办法来接受他。 Rupanya karakter lamanya ke bawah, saudara. 我们看到他的原本的那个个性还是随着他走。 Hari ini kita anggap kayaknya keren ya. 我们看起来好像是很炫傲的事情， Tegas, 很果断， tidak kompromi. 就是没有
部分就是很果断的意思。 Ada kesalahan, buang. 就有错误的话，就直接把它驱走， Paulus melakukannya. 就是保罗所做的。 Dan ini membuat dia dan Barnabas berselisih. 这使他跟巴拿巴的话起争执。 Yang kedua, 第二点， loh, oh ternyata udah ada situ. Di Galatia saudara akan ketemu di mana Paulus menegur Kefas karena Paulus menganggap dia munafik. 保罗就是在加拉太那里很严厉的来去责备基法。 Di depan jemaat Antioquia dia tegur Kefas luar biasa. 他在安提亚会有前面的话，就是很严厉的来去指责这个基法。 Meskipun saudara-saudara tidak dijelaskan apa yang terjadi, 即便这圣经没有告诉我们发生了什么问题， tapi saya jadi berpikir apa pikiran jemaat ketika Kefas ditegur terang-terangan di depan 可是我就在 semua. 想说，当一个基法很严厉的在大众被保罗所指责的时候呢，会友会怎么想？ Apakah ini cara yang bijaksana? 难道这个是很有智慧的方式吗？ Ini lebih banyak mendatangkan keuntungan atau keburukan? 这会带了一个好处或是坏处呢？ Tapi dari dua kejadian ini kita bisa melihat karakter Paulus yang keras. 从这两个事件当中，我们可以看到保罗是一个很强硬的 Tapi 人。 perhatikan baik-baik. 可是我们要注意到， Saya selidiki apa yang terjadi dengan Paulus. 我就是来去探讨到底保罗发生了什么事。 Yang membuat saya terkagum adalah Paulus mengalami perubahan menyerupai Kristus. 可是让我很佩服的就是保罗就有所改变，他让他能够越来越像基督。 Saudara masih ingat tadi di Galatia Paulus menegur Kefas di depan jemaat semua. 你们还记得吧？当在加拉太教会的时候呢，他就是来责罚了基法。 Surat Galatia itu ditulis tahun 48 Masehi. 他是主后的48年所写的那个加拉太书信。 Di tahun 57-59 kira-kira 10 tahun sesudahnya dia menulis surat Filipi. 10年之后呢，他就写了腓立比书， Filipi itu tadi ayat yang kita baca. 就我们刚刚所读的那一段经文。 Ketika Paulus mengatakan yang ku kehendaki adalah mengenal Kristus dan kebangkitannya. 当保罗说我所渴慕的就是认识基督以及他的复活大能， Yang dia mengatakan kepada jemaat hendaklah kamu merendahkan diri seperti Yesus. 他就跟会友们说，你就是要自卑，像基督一样。 Saudara menemukan bagaimana Filipi ini Paulus kayak ketemu dengan apa yang menjadi inti kekristenan, yaitu Yesus yang merendahkan diri, hati yang merendahkan diri. 我们可以看到保罗不断的来强调说，我们要学习像基督一样，不断的来谦卑跟谦卑， Tidak merasakan diri lebih benar dari orang, 不会觉得自己比别人更好， tapi justru yang kebenaran itulah yang membuat hati kita merendahkan diri. 而是呢，这个我们知道真理之后呢，让我们更谦卑。 Kebenaran itu tidak membuat kita merasa bahwa kita paling benar dan semua salah. 这个真理让我们不会觉得说我们是最对的，然后其他人是错的。 3-4 tahun sesudahnya di tahun 62 dia menulis surat kepada Filemon, saudara. 然后呢，62年的时候，他就写了腓利门书。 Kalau saudara pernah baca surat Filemon, saudara akan menemukan konteksnya. 如果你看了这个书信的话，你又看到他的那个主题。 Dia menuliskan kepada Filemon untuk menerima seorang bernama Onesimus. 他就是要求腓利门，就是来接受 Onesimus 这个人。 Siapa Onesimus? 他这个人是谁呢？ Menurut para penafsir, Onesimus ini adalah hambanya Filemon. 就是腓利门的门徒的仆人。 Dan diperkirakan Onesimus ini pernah berbuat salah kepada Filemon. 有可能呢，这个仆人呢曾经得罪了腓利门这个主人。 Katanya Onesimus ini mungkin pernah mencuri dari Filemon. 有可能是偷窥了他的东西。 Paulus menuliskan surat kepada Filemon ini. 保罗却是写了书信给他， Terimalah Onesimus sebagai saudaramu sendiri. 他就是说要求腓利门就是以Onesimus 为他的兄弟来接受他， Bukan sebagai hamba yang bersalah, tetapi terimalah dia sebagai saudaramu. 以劝勉他来去接受他，并不是以犯罪的仆人来接受他，而是呢以兄弟的心态来接受 Bahkan 他。 Paulus bilang begini, saudara-saudara. 甚至呢，保罗这样说： Anggaplah kamu berhutang padaku, terimalah Onesimus. 有当做你欠我的，然后你就是来接受这个人。 Sangat berbeda bukan dengan Paulus yang dulu. 我们看到这个是跟以往的保罗何等的不一样。 3 tahun sesudahnya dia menulis surat 2 Timotius. 之后呢，他写了提摩太后书。 Di bagian akhir dari 2 Timotius dia menulis begini, saudara. 提摩太后书的结尾，他这样写： Bawalah Yohanes Markus kepadaku. 他说把这个约翰马克带到我的面前。 Saudara masih ingat Yohanes Markus siapa tadi? 还记得这个人是谁吗？ Masih ingat? 还记得吗？ Yang diusir sama Paulus karena mundur dari pelayanan. 因为他是从整个侍奉当中萎缩的话，然后呢，他被驱走的。 Tapi Paulus mengatakan pelayanan Yohanes Markus
penting bagiku. 他说把这个人带来，因为他的侍奉对我来说很重要。 Saudara bisa lihat, 我们可以看到， itulah pengudusan yang Tuhan kerjakan dalam diri seorang Paulus. 这就是上帝在保罗这个人成圣的一个工作。 Makin lama makin apa? Makin apa, saudara? Coba tanya sama kiri kanan, makin apa? Coba tanya, bener tanya, coba tanya. Makin apa, saudara-saudara? Makin seperti Yesus. 让保罗越来越像基督， Makin merendahkan diri, 他越来越谦卑， makin penuh kasih. 越来越充满爱。 Amin. 阿门吗？ Menurut saudara orang Kristen hari ini makin lama makin kayak gimana? 我们看先进的基督徒越来越怎么样呢？ Makin menerima atau makin menghakimi? 我们越来越接受人，或者是我们越来越指责人？ Makin merasa berdosa atau makin merasa paling benar? 我们越来越觉得我们有罪人，或我有罪的人，或者是我们越来越觉得我们是个义的人。 Saya tunjukkan lagi fakta tentang Paulus. 然后另外一个关于保罗的事实， Paulus dalam 1 Korintus pasal 15 dia menuliskan, aku adalah yang paling hina dari semua rasul. 保罗在哥林多书第15章那里讲到说，我在整个门徒当中我是最卑微的， Itu tahun 54 Masehi. 就是54 Tahun 主后的54 62, 年。 8 tahun sesudahnya dia menuliskan begini, aku paling hina di antara semua orang kudus. 然后呢，在整个8年之后呢，4年之后呢，他要讲到说，在所有的圣徒当中，我是最卑微的。 Tahun 64 dia menulis begini, aku paling hina di antara semua orang berdosa. 然后在之后呢，在64年2年之后，他就说，在整个罪人当中，我是最亏。 Saudara bisa lihat perbedaannya? 我们可以看到他的改变吗？ Dari para rasul, orang kudus, semua orang. 他从他跟自己跟门徒们来做比较，然后呢跟圣徒们来做比较，然后呢之后呢把所有的人，世界上所有的人来做比较。 Saudara, biasanya kalau ada orang baru bertobat, terus kemudian dia mengenal Tuhan, dibaptis, saudara-saudara, lalu bertobat, ada perubahan, puji Tuhan, saudara. 通常呢有一个信徒，他刚刚悔改受洗之后呢，他就是生命有所改变。 Kita sering bilang apa? Wah, dia mungkin merasa aku paling hina di antara semua orang. Amin. 也许呢，我们说他觉得说他跟所有的人当中来做比较，他是 Aku 觉 nih 得 orang 最卑微。 berdosa di antara semua orang, betul? 在所有的人当中，我是个罪魁。 Setelah bertobat, akhirnya mulai masuk pelayanan. 悔改之后呢，进入侍奉， Rajin jadi asyir, 迎请者来接待， ikut komisi wanita, 参加姐妹团契， ikut komisi kaleb, 参加家乐团契， ikut komisi pemuda, 参加 semua 青年 komisi 团契 diikuti 所有的 saudara-saudara. 团契他都参加。 Lama-lama setelah aktif, aku paling berdosa di antara aktivis gereja. Tuh emang? 然后呢，就变缩小了。我跟这些教会的同工们当中，我是罪魁。 Lama-lama makin aktif pelayanan, masuk STT saudara-saudara. 之后呢，他就进入神学院， Masuk seminari. 进入神学院 Setelah itu pelayanan jadi hamba Tuhan. 之后呢，侍奉成为上帝的仆人。 Merasanya apa? 他问题是在哪里？ Aku paling berdosa di antara hamba Tuhan. Amin. 他会觉得说，我跟神仆们当中来比较，我是最犯罪的人，最卑微的。 Coba saudara bandingkan sama Paulus. 我们来跟保罗来做比较看看。 Paulus justru makin lama makin merasa paling berdosa di antara semua manusia. 我们看到保罗跟所有的人的，到最后的话，他会觉得说，我跟所有的人当中，我是个来做比较，我是个罪魁。 Kenapa? 为什么呢？ Karena semakin mengenal Injil, semakin kita sadar betapa berdosanya diri kita. 因为我们越来越认识福音的时候，我们会越来越发现到我们是何等不配的人。 Karena berhala kita bukan yang di luar. 因为我们的偶像并不是外 Berhala 在 kita 的， bukan mobil kita, 我们的偶像并不是我们车 bukan 辆， pekerjaan 不是 kita, 我们的工作， bukan semua yang di luar itu. 而不是这些外在的因素。 Berhala kita di dalam sini, 我 saudara-saudara. 们的偶像是在我们内心深处。 Tim Keller mengatakan, the gospel is this, Injil itu ini. Kamu akan merasa semakin berdosa, semakin jahat, semakin lemah ketika engkau makin percaya Tuhan Yesus.
Tim 凯勒他是这样说，福音就是说，当你越来越认识基督的时候呢，你会觉得是你越来越犯罪，你越来越恶毒。Kita berpikir bahwa kita sudah cukup berdosa, ternyata semakin kita mengenal Injil, makin berdosanya kita. 我们会觉得说我们是个罪人，可是呢，我们越来越认识福音的时候呢，我们会看到我们是个罪魁。Tapi pada saat yang bersama kita makin sadar betapa kasih karunia Tuhan itu masih mau baik sama kita meskipun ada dosa yang kita simpan dalam diri yang tidak sadar. 同时呢，我们可以看到上帝的恩对我们而言是何等的大，即便呢我们心里面还是一样有罪，隐藏着，我们自己都还没有发觉到的，我们可以看到上帝的爱何等大。 Tuhan masih sayang sama kita meskipun kita masih cinta diri kita sendiri, Tuhan masih sayang. 即便我们自己还是很爱我们，上帝仍然很爱我们的。 Tuhan tuh masih sayang sama kita meskipun kita udah pelayanan tapi tanpa sadar kita juga ngatain pasangan kita. 我们呢，上帝依然很爱我们，即便我们已经侍奉者的人，可是我们还是一样来指责我们的配偶。 Tuhan masih sayang sama kita meskipun di gereja kita asyik menundukkan kepala tapi di depan kita ingin dihormati orang. 上帝依然很爱我们，即便我们来到教会的时候呢，成为接待的人，我们很谦卑的来接待弟兄姐妹，可是呢，在外在我们是很疯狂，想要收到别人的称赞的人。 Tuhan masih sayang sama kita meskipun kita duduk di gereja tapi kita masih simpan dosa, Tuhan masih sayang. 今天我们来到教会，我们心里还是含着罪孽，可是呢，上帝依然很爱我们的。 Ini adalah PR besar. 这就是很大的功课。 Ini adalah sebuah pekerjaan pengudusan sehari-hari yang akan terus berlangsung sampai kita mati, saudara-saudara. 是一个不断的每一天必须要成圣的过程，直到我们死亡的那一天。 That's why gereja ini melakukan atau mengadakan yang namanya Christ Cells. 这也是为什么教会就是有举办了一个细胞小组。 Karena tidak cukup saudara kita cuma jadi jemaat yang datang, dengar, dan pulang. 因为我们如果来到教会成为来听回去的会友是不够的。 Suatu kali dalam sebuah diskusi saudara-saudara ada seorang yang bertanya, "Bro, kenapa sih lu kayaknya suatu saat nanti mungkin jadi gembala tapi kayaknya lu takut?" 然后有一次有一位会友就是问我说：“哎，你为什么看你可能会变成牧人，可是呢你会怕？” Sejujurnya saya harus akui depan saudara, saya takut saudara-saudara jadi seorang gembala. 事实上呢，我要跟大家说，要成为一个牧者的话，我也很怕。 Karena saya tahu bahwa gereja tidak akan pernah atau tidak cukup cuma jadi tempat pagelaran rohani setiap hari Minggu. 因为我醒悟到，教会并不是一个每逢礼拜天我们在那里来呈现属灵的一个表演的地方。 Gereja yang sesungguhnya itu adalah ketika jemaat belajar bersama-sama dengan hamba Tuhan, majelis pengurus, belajar untuk mari kita kuduskan hati, bersihkan hati untuk semakin seperti Yesus. 实际上，真正的教会就是会友们、执事们跟神仆们，我们一同来学习每一天如何的来圣化我们， Dan 来圣化我们。 proses itu tidak cukup, saya katakan tidak cukup ya. Tidak cukup cuma datang ke gereja dan pulang. 然后整个过程呢，并不够。如果我们只是来到教会之后回去，是 Kita 不够的。 butuh punya relasi rohani, tempat di mana kita bisa terbuka untuk dosa-dosa kita, saling mengoreksi, punya hubungan rohani untuk saling membangun, untuk saling menegur supaya kita makin hari hati ini makin benar, saudara-saudara. 我们需要一个地方，好让我们可以彼此来接纳，彼此来被提醒我们的错误在哪里，然后呢，我们不断在那边来悔改。 12 tahun pelayanan yang saya lewati. 我侍奉了12年， Saya membuat bahan pemuridan 我做了很多门徒培训的一个资料。 dan saya mengira bahwa dengan ikut program maka that's all, itu pemuridan. 我一想到说，只要跟着这个这个课题的话，这是所谓的本土培训。 Tapi saya sadar bukan itu. 可是我觉得到并不是如此。 Harus ada relasi rohani dalam kelompok. 我想到说，整个团契当中必须要一个属灵的一个关系。 Itulah sebabnya dari mimbar ini saya menghimbau jemaat. 因此呢，透过这个讲台，我鼓励大家， Mari masuk dalam kelompok ini. 我让我们可以一同来进入这个团契， Bukan cuman ikut-ikut saja. 不是要参加小组而已。 Bukan cuman daftar saja, yang penting ikut saya. Bukan. 我只要报名的话就够了，并不是如此。 Sebagian di antara kita mungkin berpikir, aduh buang waktu ya, udah gereja terus ikut begini, aduh buat apa sih?
有的人也许是说我浪费了很多时间，来教会之后呢，来参加小组要干嘛？ Kita butuh teman rohani. 我们需要属灵同伴， Bukan teman gereja loh saudara-saudara. 不是教会的朋友， Tapi teman rohani. 而是呢属灵同伴。 Kita butuh kakak rohani. 我们需要属灵的长辈。 Pertanyaannya, ada nggak kita sekarang? 问题是我们现在是否拥有属灵同伴？ Ada nggak teman di mana kita bisa membuka diri, Tuhan, apa cerita? Aduh kemarin aku salah, aduh kemarin begini. Ada nggak? 我们是否有一个团契？我们是否有一个地方，我们可以很展开，我们自己讲说我们昨天犯了什么问题？ Saya khawatir 我担心， kita nggak punya. 我很担心的，我们没有。 Tapi bukankah itu bukan jadi alasan buat kita untuk belajar? 岂不是这并不是一个理由让我们可以学习？ Maukah kita belajar? 我们是否愿意要学习？ Maukah kita menguduskan diri? 是否我们要让我们可以成圣？ Maukah kita merendahkan diri? 是否我们愿意要谦卑自己？ Maukah menyerupai Kristus? 我们是否愿意要越来越像基督？ Mari jemaat, 让我们一同 kita bertumbuh sama-sama. 来成长， Kita alami sama-sama. 我们一同来经历， Kita minta Tuhan tolong kita. 我们求上帝来帮助我们。 Mari kita tundukkan kepala kita 我 berdoa. 们一同进入祷告。 Tuhan, kami datang padamu. 主，我们来到你面前， Dengan segala keterbatasan kerendahan hati kami mengaku kami berdosa. 与我们有限的限制当中，我们承认我们犯罪。 Seaktif apapun kami, serohani apapun kami sadar hati ini masih banyak yang harus dibereskan Tuhan. 主，我们觉悟到，我们无论如何的属灵很活跃的话，我们依然心里很多的问题需要被调整的。 Dengan tertunduk hati kami datang padamu, Tuhan ampuni kami. 我们再度来到面前来恳求你自己来宽恕我们。 Tolonglah kami Tuhan supaya kami diproses Tuhan lagi untuk merendahkan diri di hadapan. 求你来帮助我们，好让上帝不断的来塑造我们。 Ampuni dosa kesalahan kami. 求你自己来宽恕我们的过犯与罪孽， Bawalah kami seperti Kristus. 带领我们能够越来越像基督。 Berkatilah jemaatmu Tuhan. 主啊，求你自己来祝福你的教会。 Dalam nama Yesus kami 我 berdoa. 们祷告是奉主耶稣的名来祈求。 Amin. 阿门。 Tuhan berkati saudara. 上帝祝福，谢谢。